Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan hukum-hukum tajwid dan juga maksud ayat yang terdapat dalam juzuk yang ke-11, iaitu surah yang ke-9 surah At-Taubah. Kita akan membicarakan tentang hukum tajwid dan maksud ayat iaitu 118 dan 119. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat dan teman-teman semua di papan putih belakang saya, dan saya akan berada di depan papan putih menjelaskan tentang setiap hukum yang terdapat pada setiap suku kata, kalimah dan antara kalimah dengan kalimah, insya-Allah. Kita mulai dengan isti'azah dan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Kalimah yang pertama yang kita jumpa ialah wa'ala, kemudian kalimah yang kedua ialah as-salasah, dan kalimah ketiga ialah allazina. Perhatikan ketiga-tiga kalimah dahulu. Wa alif wa ain alif wa lam alif bertemu dengan alif lam syamsiah, maka hendaklah idgham syamsi dengan lam alif ta. Lath sebenarnya lath, dan kalau ingat mahrasa ini berbeza dengan mahrasyin atau sin. Mesti bezakan, keluarkan ujung lidah supaya belakang ujung lidah berada di gigi berdepan bertentangan gigi kaca atas. Wa ala thalatha. Okey. Sa alif sa lam alif dah ada alif mak asli. Kemudian kita menyambung dengan allazina, maka ta ya di idgham syamsi boleh kepada lam, ta ya lam til. As-salasatil ladzina. Baik, idgham syamsi sekali lagi, ta kepada huruf lam yang tasydid, itu alif lam syamsiah. Zaliyadzi dengan mak asli nun alif lam, dan kemudian kita nak gabungkan dengan kalimah khulifu. Khulifu, dan nun terus saja sambung, nun alif lam khawaw khu bertasydid dengan lam, khawaw lam khul. Alladzina khulifu, fu dibaca dengan mak asli. Yang sini tak ada apa hukum, sama tasydidkan kha dengan lam. Dan kemudian kita jumpa hatta. Baik, hatta dengan ta ditasydidkan pada ta, iaitu hat dia benar ha alif ta, hat ta alif ta, ada alif sebelahnya. Alif ini adalah huruf mat kerana sebelumnya terdapat huruf baris alif, dan bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, kalimah hatta dan kalimah iza. Apabila bertemunya huruf mat secara berasingan dengan hamzah dalam dua kalimah, berasingan termasuk dalam dua kalimah, maka diguna hukum mat jaiz munfasil, boleh baca 4 atau 5 harakat bila wasal sahaja. Kalau saya wakaf padanya tak boleh, iaitu baca dengan mat asli sahaja, saya tutup hamzah. Okey. Kemudian hamzah ya iza alif dha bertemu dengan alif mat asli hukumnya. Kemudian dhad alif dha dengan alif juga mat asli, qaf alif ta qat daqat iza daqat, hatta iza daqat alaihimul ard. Ain alif a, lam alif iya. Iya sebelumnya lam berbaris alif, maka dia akan bersifat lin. Tandanya nampak ada kepala ha atas ya tu. Selalunya ya kalau bersifat mat dia tak ada, kepala ha ni tak ada, dan maknanya dibaca dengan lin, bacaan lin. Haya hi mim wa mu dia diizharkan pada huruf alif lam. Kerana alif lam kamariyah, maka diizhar kamarikan dia. Mim wa lam mul ardu. Iza daqat alaihimul ardu bima, terus sambung dengan bayam di mim alif, ada alif situ maksudnya. Rahubat, baik, ra tebal baris alif, hawahu ba alif tabat dengan hamas. Wadaqat sama juga, sini daqat, sini wa je tambah, daqat mak asli pada da, dan qat tak ada apa hukum. Alaihim, baik, sekali sini ain alif lam alif baca lam alif ya lai dibaca dengan lin. Him, sini himul. Sini kita boleh berhenti dengan mim sukun, iaitu alaihim. Kalau nak berhenti, kalau wasal pun sama juga, hukum tidak berubah. Alaihim anfusuhum, hamzah alif nun nun sakinah bertemu dengan huruf fa hakiki usta, iaitu pertengahan, tidak cenderung ke izhar, tidak cenderung kepada idgham.
anfusuhum hawa mim iza syafawi wa zannu waw alif wa dha alif nun bertasydid wajib didengungkan, wajib bergunah 2 harakat. Nun waw sama juga dengan mak jaiz munfasil bila bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Jadi wa zannu alla malja. Baik. Wazannu tadi dah mak jaiz munfasil, kita tahu bila kita wakaf padanya kita akan baca mak asli. Ingat tu mak jaiz bila wakaf padanya baca mak asli. Sampai situ mak asli. Tapi bila kita menyambung dengan an tadi, barulah kita guna mak jaiz munfasil baca wazannu alla. Nun sakinah bertemu dengan huruf lam yang bertasydid. Itu huruf lam adalah huruf idgham tetapi tidak boleh didengungkan. Idgham saja. Hamzah alif lam al. Jadi wa dhannu alla la dibaca mak asli. Malja'a minallah. Mal tak ada apa hukum. Jim alif hamzah alif a mim ya min nun alif lam bertemu dengan kalimah Allah idgham samsi dan dibaca dengan tebal pada kalimah Allah itu. Jadi terus minallahi illa ilaihi. Baik, il hamzah ya lam bertasydid itu il, lam alif, alif huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah juga. Mad jaiz munfasil. Jadi semua jumpa mad jaiz munfasil 1 2 panjang. Sini 3 mad jaiz munfasil pada dia. Baik, kemudian kita baca dengan ilaihi dan lai dengan lin yahi. Kemudian thumma wajibul gunah pada mim yang bertasydid. Ta alif ta, perhatikan ta alif ta mak asli ba alif ba. Alaihim sama juga tadi ada kita jumpa alaihim di sini. Mana alaihim ayat ni? Lin dan iza syafawi sebab mim sukun. Liyatubu innallah. Itu kalau sambung kita baca dengan wajib mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil wajib guna pada inna. Sini bu dibaca dengan mak jaiz munfasil bila wasal saja. Kalau wakaf kita berhenti pada jim tu kan harus wakaf, harus wasal. Maka kalau kita berhenti kita baca dengan mak asli saja. Liyatubu berhenti. Kalau saya sambung liyatubu innallaha panjang. Mak jaiz munfasil 45 harakat. Kemudian inna itu wajib berguna pada in, nun alif lam bertemu dengan Allah idgham samsikan pada lam jalalah itu dan dibaca tebal. Innallaha huwat iaitu waw di idgham samsikan pada huruf ta, waw alif ta, wat huwat tawwa wa dibaca mak asli. Bur iaitu idgham samsi lagi alif lam ra itu adalah idgham samsi idgham samsiah. Alif lam samsiah baca dengan idgham samsi. Burrahim. Baik, mari li sukun 2 4 atau 6 harakat. Baik, kita baca. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Baik, itu ayat yang ke-118. Dan kita pergi pada ayat 119, hanya satu baris saja. Perhatikan di situ. Bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Baik, perhatikan di sini ya. Dan ya ini adalah dibacaan dengan mak jaiz, iaitu dia terdiri daripada kalau sini kita perhatikan dia terdiri kepada
iaitu satu ya. Ya dibaca panjang sini. Ada satu. Kemudian yang satu lagi iaitu ayyuha. Jadi dia adalah dua kalimah. Kalimah pertama, kalimah kedua. Maka sebab itu dia huruf mat itu bertemu dengan hamzah, dia anggap sebagai dari segi hukum ini dia daripada hukmi, dari segi hukmi dia adalah mat jaiz munfasil, bukan mat wajib. Dari segi tampang dilihat nampak seperti dalam satu kalimah, sebenarnya dia terdiri daripada dua kalimah ya dengan ayyuha. Baik, maknanya mat jaiz munfasil dan kemudian ha ini diidgham syamsi kepada allazina tu pada huruf lam, ya, ha alif lam hal. Ya ayyuhallazi, dibaca ma'asdi. Na amanu, hamzah mendunia huruf alif. Alif adalah bukan huruf alif asli yang didatangkan menggantikan hamzah yang sukun, jadi baca dengan mat badal dua harakat. Macam asli juga amanu. Nu tak boleh dibaca nu kerana dia bertemu dengan huruf hamzah wasal. Hamzah wasal ni menghendaki kita membaca nu kepada huruf ta. Nun waw ta, sama ada tasydid, sama ada sukun, sama ada tanda sukun ataupun sakinah, hendaklah digabungkan. Manutaku, ku bertemu dengan kalimah Allah idgham syamsi kan seperti biasa. Ku, waw ini tidak dibaca, hamzah wasal memang tidak dibaca, lam pertama tidak dibaca pada lam yang kedua. Kullah, bacaan dia tebal. Ya, amanuttaqullaha dengan tebal dua harakat. Wa kunu, ku dengan nu dibaca dengan mat asli, kaf waw ku ada waw, nun waw nu ada waw. Wa kunu mat asli dua-duanya. Kemudian ma'a, main ain bertemu dengan alif lam syamsiah, ma'assa, ain alif sad, as-sadiqin. Mana kita baca dengan mat asli pada sad dan qin dibaca dengan mat alif sukun. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat apa ayat yang kita baca tadi. Itu ayat yang ke-119 dan ayat yang 118 dan 119. Baik. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Nabi dengan 3 orang ni berjumpa dengan dia hendak bertaubat. 3 orang ni, padahal dia salah seorang ni, dia orang ni semua baik-baik sebelum ni. Cuma pada kali ini dia tidak mengikuti perang Tabuk. Jadi saya bacakan 3 orang ni. Maka Allah Nabi Muhammad menangguhkan penerimaan taubatnya sehingga datang ayat ini kepada Nabi SAW. Barulah mereka itu diampunkan. Baik. Hingga dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka. Dia lagi tak dapat jawapan dah sama ada Allah menerima taubatnya atau tidak. Nabi tak ada memberitahu padanya, maka rasa sempitlah dirinya kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah, melainkan kembali bertaubat kepada Allah. Jadi kemudian Allah memberikan taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi maha mengasihani. Dan disambung ayat itu, jadi Allah menyeru, wahai orang-orang beriman, mana termasuk orang-orang yang bertaubat tadi, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Iaitu sentiasa berada dengan orang yang benar. Kalau orang Nabi pergi berperang, ikut berperanglah kalau kita hidup zaman tu. Jadi kalau zaman sekarang ni, kita hendaklah hormati imam-imam itu adalah waris satu anbiya, waris daripada pada Nabi, iaitu pada Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarnya. Kalau berlain tu, maka kita hendaklah menyemak tentang
hukum-hukum berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tauhid dan juga tasawuf. Tiga-tiga itu kena semak. Baik, itulah dia bacaan kita pada hari ini, dan saya sudah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.